Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-644 bersama dengan saya Umar Aziz. Mudah-mudahan sepotong dua ayat Al-Quran yang kita baca, kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya, kita sama-sama tadabbur dan menghayatinya, ada manfaat untuk saya dan setiap daripada kita harapnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Azaz, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Mek, Ejad, kemudian Bella. Ahlan kepada Rina, Fizan dan juga Kamal serta Nur dan juga sahabat-sahabat yang lain. Di FB pula ahlan Kak Kamiza Muhammad Amil, Marwani Ahmad, Rohimah, Maya Sari, Rina Khairil, Ana Sukaimi, Ninda Anis, Acin Alin, Abdul Rahman, kemudian Rozana, Muhammad Nuh, Kamisa, Norisa, Zahara, Ana Sukaimi, Safia Sapian, Abdul Rahman, Ali Lili, Acin Alin, Yaya Lia, Eliza Hamri, kemudian Siti Amni, Jura Azlin, Sufian, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rohaya Mustafa, Jamilah Ihsan, ahlan, kemudian Allah Fitri, Yani, Nani, Laitun Absah, jazakillah khairat, terima kasih banyak-banyak Kak Jamilah, Raudah Sakinah, kemudian Nora Syikin Karim, Bunga Lawang, Yaya Lia, dan juga Nurul Izan Ahmad serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat pada pagi ini? Di mana pun berada, mungkin ada yang berada di rumah, ada yang berada dalam perjalanan berhati-hati, ada yang berada di tempat kerja, tempat berniaga. Hari ini kita dah tiba pada ayat yang baru, ayat yang ke-38. Mohon sahabat-sahabat yang ada Al-Quran untuk buka Al-Quran. Ayat 38 daripada surah yang ke-8, Al-Anfal. Muka surat 181. Ada banyak nombor 8. Ayat 38. Surah yang ke-8 Al-Anfal. Muka surat 181. Seperti biasa saya nak baca dahulu ayat ini kerana setiap patah huruf Al-Quran bila dibaca maka melayakkan kita beroleh 10 pahala, 10 hasanah. Kita baca dulu, kemudian kita sama-sama ambil ibrah dan pengajaran daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf
وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Adik nangis. Minta maaf, anak nangis. Okey, tengok Aisyah. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-38? Ada ringkasan seperti biasa. Kita nak lihat ringkasannya. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, wa ba'da kulli hadha at-tahdid wal wa'id lil kafirin. Walaupun selepas daripada pelbagai amaran yang Allah berikan pada ayat-ayat sebelum ini, Allah dah bagi amaran yang mana mereka pada waktu itu akan dikumpulkan di dalam neraka. Mereka pada waktu itu pasti akan dikalahkan dan pasti akan menyesal. Dan kita dah belajar pada ayat 37 dan 36. Maka dalam tafsir Al-Wasit menerangkan ringkasan ayat yang ke-38, bahawa walaupun selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menerangkan situasi, menerangkan keadaan orang-orang musyrikin Mekah, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka agama Allah. Dan selagi mana mereka berhenti bertaubat daripada kelakuan dan kekufuran mereka, maka Allah akan ampunkan mereka. Walaupun Allah dah bagi amaran. Safi? Tak ada? Tak, maaf. Lama dah nangis. Okay. Sorry Fah, terima kasih. Okay. Okay. Minta maaf. Dia ganggu, Atiyah bangun. Okay. Lalu, sekali lagi minta maaf. Ringkasan ayat yang ke-38 dalam tafsir Al-Wasit ditulis bahawa walaupun selepas Allah dah beri amaran yang pelbagai terhadap orang-orang yang kufur, sikap mereka, tetap Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka, untuk berdakwah kepada mereka selagi mana mereka berhenti bertaubat daripada apa yang mereka lakukan, walaupun besar macam mana sekalipun kesalahan dan dosa mereka. Kita lihat firman Allah, Allah tetap akan ampunkan. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-38. Sebenarnya daripada ayat yang ke-30, ringkasan ayat 38 ini pun kita boleh mendapat pengajaran. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Bahawa selagi mana manusia pada waktu itu hidup, selagi mana terbuka pintu taubat untuknya, Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Banyak peluang yang Allah bagi. Maka itu pengajaran pertama. Walaupun Allah dah bagi peringatan, dah bagi amaran, tapi firman Allah, kalaulah kamu berhenti dan bertaubat, yughfar lahum, Allah akan ampunkan. Maka itu kita dapat pengajaran yang pertama daripada ringkasan ayat yang ke-38 ini. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berterusan berdakwah, untuk berterusan mengajak mereka kepada Allah, maka pengajaran yang kedua pun adalah penting. Jangan terlalu cepat menghukum. Sentiasa pada waktu itu mengharapkan manusia boleh berubah, manusia boleh mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun mereka dah diberi amaran berkali-kali pada ayat 36, ayat 37, bahkan pada banyak lagi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tetap Allah perintahkan kepada baginda Nabi, sampaikan kepada mereka, dakwah mereka. Jangan berhenti mengajak mereka, wahai Muhammad. Maka siapa kita yang terlalu cepat nak berputus asa hanya kerana seseorang itu dia tak berubah apabila kita ajak sekali dua? Hanya bila seseorang itu tak berubah apabila kita beri nasihat dan teguran sekali dua. Jangan pernah berputus asa, berterusan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi mereka, mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan setiap daripada kita. Maka ini adalah ringkasan.
Maka kaitan dengan ayat yang ke-37 adalah jelas. Pada ayat yang ke-37, walaupun Allah telah memberikan amaran yang mereka akan dihimpunkan di dalam neraka Allah kerana sikap mereka, kerana perbuatan mereka, maka ayat yang ke-38 Allah tetap memerintahkan kepada baginda untuk berterusan memberi peringatan kepada baginda. Jangan berhenti. Jangan letak full stop. Jangan pisahkan diri. Tetap ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, jom kita lihat ayat yang ke-38. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Adakah hanya kita nak menyampaikan agama kepada orang yang nak dengar sahaja? Kepada orang yang pada waktu tu nak sahaja? Tidak. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillazina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar. Tetap kita kena sampaikan nasihat walaupun manusia itu tak nak. Tetap kita kena berterusan mengajak manusia kepada Allah walaupun ada rejection, ada penolakan. Tetap kita kena pada waktu itu sampaikan mesej-mesej Al-Quran walaupun pada waktu itu manusia tak nak dengar. Kafaru, bukan amanu pada ayat ini, kepada orang-orang yang ingkar. Dan ini pengajaran yang ketiga daripada perkataan kafaru. Apakah pengajaran dia? Jangan pernah berhenti mengajak manusia kepada Allah walaupun mereka berpaling. Walaupun pada waktu itu mereka tak nak dengar. Walaupun pada waktu itu mereka pada waktu itu menunjukkan rasa tak minat. Kalaulah Nabi SAW berhenti dakwah apabila kali pertama, kali kedua, kali ke-10, kali ke-100 orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu menolak dakwah Nabi, maka tak beriman penduduk Mekah. Tetapi setelah daripada beberapa belas tahun, bahkan hampir pada waktu itu 20 tahun, hanya pada tahun 8 kenabian dan 8 hijrah, akhirnya orang Quraisy pada waktu itu masuk Islam. Maka kita ambil pengajaran daripada perkataan kafaru. Katakanlah wahai Muhammad, lillazina kafaru, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang enggan. Pada waktu itu pengajaran untuk kita untuk sentiasa mengajak manusia, sentiasa mendekatkan manusia kepada Allah yang Esa. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Apakah pesanan Nabi, peringatan Nabi kepada golongan yang kafaru, ingkar dan enggan? Firman Allah, jika yang tahu mereka berhenti menyakiti Nabi, mereka berhenti memerangi Nabi dan umat Islam. Iaitu apakah maksud mereka berhenti? Dalam kurungan, pada waktu itu mereka bertaubat. Dalam kurungan, mereka beriman. Dalam kurungan, mereka meninggalkan keengganan dan kekufuran mereka. Maka firman Allah, iyan tahu, jika mereka berhenti, jika mereka pada waktu itu berhenti daripada kekufuran, berhenti daripada permusuhan, berhenti bertaubat dan beriman, maka daripada sini pengajaran yang keempat, peringatan pada waktu itu boleh datang berterusan. Peringatan pada waktu itu sentiasa ada daripada dalaman kita, hati yang ingatkan kita daripada luaran. Tapi akhirnya manusia itu sendiri yang kena bertindak. Iyan tahu, jika mereka berhenti, manusia itu sendiri yang kena bertindak. Banyak orang pada waktu itu dia nak jadi baik. Selagi mana dia tak bertindak menjadi baik, maka bagaimana dia nak mendapat pengampunan? Banyak orang pada waktu itu nak meninggalkan sesuatu maksiat. Selagi mana dia tidak bertindak untuk meninggalkan maksiat tersebut, selagi itu susah untuk dia meninggalkan maksiat. Maka pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan iyan tahu, sebelum datangnya perkataan yughfar lahum, Allah ingatkan kita, manusia itu yang perlu untuk bertindak. Nabi SAW, Rasulullah SAW sendiri yang memberi nasihat.
Allah sentiasa memberi peluang. Maka daripada ingin tahu pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, manusia itu dia sendiri yang kena bertindak. Berhenti daripada kekufuran, berhenti daripada kemaksiatan kalau untuk kes kita, berhenti daripada permusuhan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada waktu itu kena bertindak. Nasihat boleh datang dan pergi. Nasihat boleh datang pada waktu itu banyak kali. Tapi kita sendiri yang pada waktu itu mesti untuk bertindak, meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan dan kebaikan. Allah berjanji, firman Allah, apabila mereka berhenti daripada permusuhan dan kekufuran, firman Allah, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Yughfar lahum ma qad salaf, Allah akan ampunkan. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosa syirik sekalipun, tapi apabila mereka masuk sahaja dalam Islam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yahdimu ma kana qablah. Islam pada waktu itu menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Maka sebelum itu orang tersebut dia tak beriman, dia syirik. Tapi bila dia masuk Islam je, dosa-dosanya yang terdahulu Allah ampunkan. Pengasihnya Allah, pemurahnya Allah, pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah, bila mereka berhenti daripada kekufuran dan permusuhan dengan Nabi lalu mereka beriman, yughfar lahum, Allah akan ampunkan untuk mereka dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampunkan. Maka pengajaran untuk kita untuk kita, walaupun kita dah beriman, pengajaran untuk kita yang kita boleh ambil daripada perkataan yughfar lahum ma qad salaf, maka sepatutnya kalaulah orang yang kufur, yang tak beriman, Allah boleh ampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu, maka lagi-lagilah kita orang beriman kena sentiasa mencari amalan, mencari perbuatan yang boleh melayakkan kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sama ada dengan bertaubat. Sama ada pada waktu itu dengan bertaubat. Sama ada pada waktu itu dengan melakukan amalan-amalan yang Allah boleh ampunkan dosa yang terdahulu. Contohnya puasa pada hari Arafah, diampunkan dosa yang terdahulu. Puasa pada 10 Muharram, diampunkan dosa yang terdahulu. Banyak amalan yang sebenarnya bila jika kita lihat boleh menjadi asbab terampunnya dosa-dosa yang terdahulu. Kita dah memang Islam, tapi daripada perkataan yughfar lahum ma qad salaf, kita boleh belajar daripada pengampun dan pengasihnya Allah. Banyak amalan, banyak perbuatan, banyak peluang sebenarnya untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Kemudian firman Allah, walaupun dengan tawaran pengampunan yang Allah bagikan, tetap Allah berikan peringatan. Firman Allah, wa in ya'udu, dan jika mereka tetap ingin untuk kembali. Wa in, dan jika. Ya'udu, mereka tetap ingin untuk kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada permusuhan. Mereka tetap nak bermusuh dengan Nabi. Kembali kepada kekufuran. Mereka tetap pada waktu itu nak kufur dan engkar. Kembali kepada peperangan. Tetap nak memerangi Nabi dan para sahabat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, faqad madat sunnatul awwalin, maka kalaulah mereka berdegil, maka sungguh telah tetap, madat telah berlalu, telah tetap, sunnatul awwalin, ketetapan Allah bagi orang-orang yang terdahulu. Sunnah maksudnya ketetapan Allah, al-awwalin pada orang yang terdahulu. Maka apakah ketetapan Allah pada orang yang terdahulu? Manusia itu bila berterusan Allah beri peluang diabaikan. Berterusan bila Allah beri peringatan pada waktu itu dia berpaling. Maka akan tiba saat dan ketika, akan tiba waktu dan masa
Allah bila turunkan azab, maka pada waktu itu tidak lagi diterima taubat. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalaulah mereka setelah berkali-kali diberikan peringatan tetap berdegil untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ya'udu, dan jika mereka tetap untuk kembali kepada permusuhan, kembali menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kufur, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh telah tetaplah ketetapan Allah pada orang-orang yang terdahulu. Apakah ketetapan tersebut? Allah tetap akan memenangkan agamanya. Allah tetap pada waktu itu membantu para hambanya yang beriman dan menyelamatkan mereka, dan Allah akan beri azab kepada mereka yang berulang kali bila Allah bagi peluang, tetap pada waktu itu mereka tidak ambil peluang tersebut. Maka pengajaran daripada penghujung ayat ini yang kita boleh dapat, akan tiba waktu dan keadaan di mana Allah tidak lagi terima taubat. Terutamanya pada keadaan biasa, waktu sakaratul maut, ketika mana berlakunya tanda-tanda kiamat yang besar, maka Allah dah tak terima dah taubat. Maka sebab itu setiap kali kita ingat yang kita ada melakukan dosa dan maksiat, segera bertaubat. Kerana kalaulah tidak, kita lengah-lengahkan, dikhawatiri kita terlepas peluang untuk bertaubat. Mudah-mudahan adanya manfaat. Kita sambung ayat 39 esok. Ayat 39 adalah peringatan untuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.